إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan kisah berkaitan dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang dikatakan kononnya azab seksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah memerdekakan hamba abdinya pada hari Isnin, yakni sempena dengan hari kelahiran, kerana gembiranya mendengar kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sejauh manakah kisah ini benar dan digunakan sebagai dalil di sisi para ulama? Tambah-tambah pula kita sekarang ini berada dalam yang mana orang Melayu sebut sebagai bulan Maulud. Orang Melayu kita sebut sebagai bulan Maulud, maka banyaklah program-program anjuran masjid, pejabat, jabatan kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya mengadakan program tertentu, ceramah dan lain-lain bersempena dengan apa yang dipanggil sebagai Maulidur Rasul, ataupun orang Melayu sering menyebut sebagai bulan Maulud. Maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, kita akan melihat sedikit berkenaan dengan kisah ini dan apa yang diulas oleh para ulama dan apakah pelajaran yang boleh kita ambil daripada beberapa kisah yang berkaitan dengannya. Baik, yang pertamanya sidang hadirin mukminin, masyarakat kita ni disering keliru antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ini yang pertama yang saya akan sentuh pada malam ni. Baik, saya tak kata kepada bahawa semua ni berlaku, saya pun tak pernah silap. Saya sebagai pengkuliah, sebagai penceramah pun kadang-kadang kita tersilap. Sebab kita orang Melayu ni tuan-tuan, bila sebut dua-dua tu Abu kat depan, tambah pula Abu Jahal dengan Abu Lahab, dua-dua ni dekat dengan Nabi, hidup sama-sama dengan Nabi, kita kadang-kadang kita tertukar, kan? Kita confuse antara dua ini. Maka pada malam ni, sebelum kita mengulas tentang kisah Abu Lahab yang dikatakan telah memerdekakan hamba abdinya kerana gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat terlebih dahulu apa beza antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kan? Apa beza antara Abu Jahal dengan Abu Lahab? Walaupun kedua-dua ni adalah musuh Allah. Kan? Kedua-dua ni adalah
musuh Allah dan penentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu bezakan dua orang ini terlebih dahulu. Baik, yang pertamanya bila sebut Abu Lahab, kan Abu Lahab dia ada satu surah yang memang ambil nama sempena dengan kisah dia Abu Lahab, iaitu surah Tabbat Yada. Orang Melayu sebut surah Tabbat Yada, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Itu adalah surah yang kita panggil surah Tabbat Yada. Orang Melayu sebut surah Tabbat Yada, yang memang cerita secara spesifik tentang Abu Lahab, kan. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, celakalah, kan. Itu memang disebut nama Abu Lahab, kan, dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahab ni siapa dia, tuan-tuan? Abu Lahab ni dia adalah uncle ataupun bapa saudara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pak menakan. Abu Jahal tidak, kan? Abu Lahab ya. Abu Lahab adalah bapa saudara ataupun uncle kepada Nabi kita. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah anak kepada Abdul Muttalib. Maknanya dia ni adalah bapa saudara sebelah ayah, kan, bapa saudara sebelah ayah. Jadi nama penuh dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan nama dia yang lebih terkenalnya dengan kunyah dia iaitu Abu Lahab. Baik. Sebab apa dia digelar sebagai Abu Lahab? Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Munir sebagai contoh yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata Abu Lahab ni asal usul dia dapat nama Lahab tu sebabnya ialah Lahab ni bahasa Melayu kita maksud dia api yang menyala-nyala. Sebab apa gelaran dia api yang menyala-nyala? Sebabnya dipahamkan bahawa gelaran itu diberikan kepadanya sebabnya ayah dia Abdul Muttalib ni tengok muka anak dia Abu Lahab ni, muka dia tu bercahaya, cerah, muka dia tu cerah. Maka sebab tu dia digelar sebagai Abu Lahab, sebab wajah dia yang sangat bercahaya. Itu kelebihan yang ada kepada Abu Lahab. Dia ni musuh Allah, tapi wajahnya bercahaya. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat semua wajah bercahaya ni orang baik. Tak. Kan kita tengok scammer pun ramai dah sekarang ni. Scammer smartnya, handsome, sedap tengok, mata memandang. Tu belum cerita lagi orang hak bukan cucu cicit Nabi mengaku cucu cicit Nabi. Pasal apa? Sebab dia handsome. Problem juga orang kita, tuan-tuan. Sebab handsome semata-mata kita kata ni cucu cicit Nabi, tengok muka dia lawa apa semua. Ni orang kita, tuan-tuan sekalian, dia mudah ditipu dengan dakwaan-dakwaan yang seperti itu. Baik. Maka surah Al-Lahab, tuan-tuan sekalian, diturunkan, kan, sebabnya ialah berkaitan dengan Abu Lahab. Wa anzir ashiratakal aqrabin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika turunnya ayat berikanlah peringatan kepada kaum kerabat kamu, maka Nabi pun naik atas bukit Safa yang kita duduk sa'i tu. Nabi naik atas bukit Safa, Nabi panggil, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Nabi panggil lah suku Quraisy. Lepas tu semua mereka ni berkumpul. Lepas tu hak mana yang tak boleh datang, dia orang hantar wakil. Sehinggalah datangnya Abu Lahab dan juga puak-puak Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat kepada orang yang datang berkumpul di Bukit Safa pada masa itu. Nabi kata, apa pendapat kamu? Nabi tanya, apa pendapat kamu jikalau aku khabarkan kepada kamu bahawa ada pasukan berkuda di sebalik bukit ini yang akan menyerang kamu, apakah kamu akan percaya kepada aku? Lalu mereka kata, kami mempercayainya dan kami tak kata kamu ni, melainkan kamu memang orang yang benar. Itu kata puak-puak Quraisy.
Lalu Nabi kata, fa inni nadhirul lakum. Nabi kata, sesungguhnya aku ini adalah penyampai peringatan sebelum datangnya azab, yakni kiamat. Bila dengar sahaja penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ni dia jadi marah, kan? Datang kemarahan dia dan dia kata, tabballak. Dia kata dekat Nabi, celaka kamu sepanjang hidup kamu, dia kata. Sairul yaum, dia kata sepanjang hidup kamu ni, dia kata celaka, dia kata. Apakah semata-mata benda ni kamu nak bagi tahu ke kumpulkan kamu nak bagi tahu benda ni? Maka dengan sebab itulah, kan, para mufassirun mengatakan ini adalah antara yang disebut sebagai asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kenapa turun ayat cerita pasal tabbat yada abi lahabin wa tab, iaitu pasal Allah Ta'ala mencelakakan Abu Lahab. Sebab apa mencelakakan Abu Lahab? Kerana Abu Lahab mencelakakan Nabi kita dahulu. Itu kisah yang berlaku. Yang tu Abu Lahab. Yang tu bukan Abu Jahal, kan? Yang tu Abu Lahab. Dan para mufassirun mengatakan bahawa surah Tabbat Yada ni, surah Al-Lahab ini, mereka mengatakan bahawa ini salah satu miracles, kan, mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal apa dia jadi mukjizat? Pasalnya surah ini dia ada ancaman, dia ada amaran kepada Abu Lahab dan isteri Abu Lahab tentang azab dalam neraka, yang mana mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan terbukti selepas 10 tahun surah ini turun, Abu Lahab meninggal dunia dan dia memang mati dalam keadaan kafir. Ini sebagai mukjizat untuk menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Abu Lahab ni dia mati bila? Dia mati selepas perang Badar. Dia bukan mati sebab perang Badar, kan? Dia tak pergi perang. Abu Lahab dia tak pergi perang. Abu Jahal dia pergi, kan? Abu Lahab dia tak pergi perang. Tapi walaupun dia tak pergi perang, dia hantar wakil dia. Dia ada wakil dia, iaitu satu orang wakil, yang mana wakil ini ganti dia, dan dia bayar kepada wakil ini 4,000 dirham pada masa itu. Tapi walaupun dia tak pergi perang, dia mati, kan? Bukan sebab perang, tapi dia mati sebab sebagian ulama kata kerana ta'un. Kerana ta'un yang dengan satu nama al-adasah. Lepas dia mati, apa yang berlaku penghinaan terhadap dia ialah jenazah dia, jasad dia, mayat dia tidak diurus selama 3 hari, menyebabkan tubuh dia, kan, mayat dia berbau pada masa itu. Jadi itu bentuk penghinaan yang berlaku kepada tubuh mayat Abu Lahab pada masa itu. Dan puak Quraisy di Mekah pada masa itu, sebab semua pakat menjauhkan diri daripada tubuh Abu Lahab, kan, mayat Abu Lahab, dan kerana mereka takut menimbulkan mudarat yang lain, lalu mereka tanam Abu Lahab tadi, masing-masing nak pegang tak berani, tolak pakai kayu. Begitulah bentuk penghinaan atas dunia lagi diberikan kepada Abu Lahab. Dan lepas dia dimasukkan dalam kubur, maka mereka kambus dengan batu dan tanah daripada jauh. Semua nak pergi dekat tak berani, sebab bau dia sangat busuk, tidak tahan dengan bau mayat Abu Lahab pada masa itu. Itu cerita Abu Lahab. Abu Jahal lain, kan? Abu Jahal ni nama dia Amr bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada puak Makhzum. Itu Abu Jahal. Dia ni pun termasuk antara tokoh Quraisy daripada sebelah Kinanah, kan, kabilah Kinanah. Dan dia digelar sebagai Abul Hakam. Abul Hakam ni, sebab apa dia digelar sebagai Abul Hakam? Sebab dia ni cerdik. Tuan-tuan jangan ingat musuh Allah ni bodoh, tak. Dia cerdik. Sebab tu kita orang Islam kena cerdik, kan? Kita ni pilihan raya, kan? Tapi tak mau kempen lah. Nanti tuan-tuan kata, Ustaz, bulan depan tak payah main kuliah. Kan? Tak mau kempen lah pilihan raya. Tapi itulah contoh.
kan, pilihan raya ke, perang di medan peperangan ke, lawan kuasa besar ke, kita lawan dengan penjana, kena cerdik. Kan, kalau kita tak cerdik tuan-tuan, kita baik je, baik tapi bodoh. Problem juga. Macam mana kita nak menang? Betul? Kan? Kena ada ilmu, kena ada strategi, kena ada organisasi yang bagus, keuangan yang mantap dan sebagainya. Kena ada. Dan yang paling penting, faktor kemenangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Allah yang akan tentukan kita menang atau kita kalah. Baik, Abul Hakam ni pasal apa dia digelar sebagai Abul Hakam, tuan-tuan? Sebab Abul Hakam ni kita terjemah bahasa Melayu, maknanya bapa kebijaksanaan. Bapa kebijaksanaan, father of wisdom, kebijaksanaan. Pasal apa? Sebab dia ni sangat-sangat cerdas, kan, sangat bijak, sehingga kan dia termasuk di kalangan ahli Dewan Darun Nadwah, yang mana dewan ni puak-puak Quraisy yang hanya dihadiri oleh golongan elit dan bangsawan Quraisy, pemimpin Quraisy sahaja, kan. Tapi walaupun nama dia kunyah dia Abul Hakam, tapi Nabi gelarkan dia sebagai Abu Jahal. Kunyah dia Abul Hakam, tapi Nabi panggil dia Abu Jahal. Pasal apa? Abu Jahal ni bapa kebodohan. Dia cerdik, tapi Nabi gelarkan dia sebagai bapa kebodohan. Kan? Pasal apa? Sebab dia sangat jahat. Abu Jahal ni, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa jahat dia, tuan-tuan? Sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar nama dia. Tak panggil dia dengan Abul Hakam, Nabi panggil dia dengan Abu Jahal. Pasal apa? Sebab jenayah dia yang sangat sadis, sangat kejam dan mengerikan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Apa dia buat? Dia telah membunuh, kan, satu orang perempuan yang namanya Sumayyah bintu Khayyat dengan menggunakan tombak yang tajam tu. Dia sulah, dia masuk ikut kemaluan Sumayyah binti Khalat, kan, sampai Sumayyah binti Khalat meninggal, Sumayyah binti Khayyat meninggal dunia. Tu jahat yang kata Abu Jahal. Jadi antara asal usul Abu Jahal dipanggil sebagai Abu Jahal kerana Nabi kita sendiri yang bagi gelaran kepada dia bapa segala kebodohan, kerana jenayah yang dilakukan kepada Sumayyah bintu Khayyat. Jadi kita ni, tuan-tuan, lagu tu kalau kita tengok ada musuh Islam, kan, orang muliakan dia, kita hina dia. Itu respon daripada kita orang beriman. Bila kita berhadapan dengan musuh, jangan kita hormat musuh, jangan kita besarkan musuh, jangan kita agungkan musuh, kita kena hina dia. Itu cara perang psikologi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan antara jenayah yang dilakukan oleh Abu Jahal ialah dia yang mencadangkan supaya memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikumpulkan semua suku-suku Arab ketika itu berkumpul dan berbahas di Darun Nadwah tentang bagaimana cara untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cadangan daripada Abu Jahal itu ditolak di Darun Nadwah. Jadi siapa yang cadangkan Nabi dibunuh? Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Abu Jahal yang cadangkan Nabi dibunuh. Tapi cadangan Abu Jahal itu ditolak ketika persidangan di Darun Nadwah, sebab mereka bimbang, kan, Bani Abdul Manaf akan membalas dan menuntut qisas jikalau Nabi kita dibunuh. Itu antara apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan bukan Abdul Manaf. Jadi Abu Jahal ni mati macam mana, tuan-tuan? Dia mati dalam perang Badar. Abu Lahab tak. Abu Lahab mati selepas perang Badar dan dia tak terlibat dalam perang Badar. Abu Jahal dia terlibat dalam perang Badar dan dia mati dalam perang Badar. Jadi itu yang berlaku, kan, apabila dia diserang oleh tentera-tentera Islam dan mereka membunuh Abu Jahal. Jadi itu antara yang boleh kita bezakan siapa dia Abu Jahal dan siapa dia Abu Lahab. Baik. Jadi yang kita nak bercakap pada malam ni, tuan-tuan, ialah orang yang bernama Abu Lahab, yang merupakan bapa saudara Nabi kita, kan, bapa saudara Nabi kita yang didakwa
kerana dia ni sangat gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita lahir pada hari Isnin, maka pada hari itu dia telah dikatakan kononnya memerdekakan hamba abdi dia yang bernama Suwaibah, kan, yang nama dia Suwaibah bin Al-Aslamiyah. Maka dikatakan bahawa dia menjadi satu orang yang kononnya azab neraka diringankan kerana dia gembira dan memerdekakan hamba abdinya pada hari Isnin, pada hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi apa jawapan yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan kisah ini? Sejauh mana kisah ini benar di sisi para ulama? Baik, yang pertamanya ialah kisah ini disebut berdasarkan riwayatnya adalah mursal. Riwayatnya adalah mursal, dia tidak bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak marfu' sampai kepada Nabi, dan dia diriwayatkan oleh tabi'in, kan, dikala di peringkat tabi'in, dan dia tidak sahih, kan, dia tidak sahih. Dan kisah ini dia tidak mausul, dia tidak diriwayatkan daripada sahabat Nabi. Maka bila dia mursal, riwayat dia mursal, maka dia tidak boleh dijadikan hujjah ataupun dalil di sisi para ulama. Ulama tak buat benda ni sebagai dalil sebab dia adalah riwayat mursal. Satu. Yang kedua, kan, para ulama mengatakan bahawa tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan bahawa Abu Lahab ni gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang mengkaitkannya dengan Suwaibah, yang katanya Suwaibah ni pergi jumpa dengan bos dia, majikan dia Abu Lahab, bagi tahu tentang kelahiran Nabi. Lepas tu Abu Lahab merdekakan Suwaibah sebab gembira sangat dengan good news yang Suwaibah bawakan kepadanya. Cerita ni tidak benar. Cerita ni tidak benar. Tidak ada dalil yang sahih berkenaan dengan cerita ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam kisah yang didakwa bahawa Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah ni para ulama dia analyze, dia buat analisa. Satu, dari segi riwayat kita dah sebut tadi, riwayat itu mursal, kan, dia tidak bersambung sampai dekat Nabi, dia tidak marfu' sampai kepada Nabi, dia datang daripada peringkat tabi'in. Lepas tu ulama pula dia compare and contrast, dia banding cerita ni dengan cerita-cerita lain yang sahih yang ada dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama. Bila mereka compare, mereka buat perbandingan, mereka dapati bahawa cerita Abu Lahab ni dia contradict, ada discrepancies, bertentangan dengan riwayat yang ada dalam kitab-kitab sirah tentang Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan benda tu berlaku mana Suwaibah dibebaskan, dimerdekakan selepas Nabi disusukan beberapa lama. Faham kan? Bukannya ketika Suwaibah pergi bagi tahu kepada Abu Lahab. Mana Suwaibah dia menyusukan Nabi, kan, beberapa lama, kan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, barulah mana Nabi dah dewasa, barulah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Dan apa kata komen daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang cerita ini? Imam Ibn Hajar kata, yang ada dalam kitab-kitab sirah, dia kata bertentangan dengan cerita Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebab gembira dengan kelahiran Nabi. Dia kata bertentangan, tidak sama. Sebab apa dia kata? Sebab Nabi disusukan pada kadar waktu yang lama. Bukannya pada hari kelahiran dia Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian dalam kitab At-Tabaqat, kan, oleh Ibnu Sa'ad, dia riwayat daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi,
Dan daripada ramai ulama, mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan silaturrahim kepada Thuwaibah ketika Nabi berada di Mekah, dan Khadijah juga memuliakannya, sedangkan dia pada waktu itu masih pada status hamba abdi. Thuwaibah masa tu masih lagi hamba abdi, dan baginda meminta kepada Abu Lahab untuk menjualnya untuk dimerdekakan, tetapi Abu Lahab enggan. Maknanya bila Nabi dah dewasa, Thuwaibah masih lagi menjadi hamba abdi kepada Abu Lahab. Maka cerita tu memang tidak benar, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tengok antara sunnah kan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjasa kepada dia macam Thuwaibah yang jaga dia pada waktu kecil, yang menyusukan dia, Nabi bila pergi ke Mekah, Nabi cari Thuwaibah dan buat baik kepada Thuwaibah. Ini antara benda yang kita kena buat promosi, kita kena sebarkan kepada masyarakat. Kalau nak ikut Nabi, antara benda hak Nabi buat ialah siapa-siapa yang pernah buat baik dengan kita, yang pernah jaga kita dan sebagainya, kita kena ziarah dia dan buat baik dengan dia. Orang kita, tuan-tuan sekalian, sunnah yang ni dia tinggal. Ramai yang tinggal. Oh, ni mak dia yang jaga dia dulu ni. Panggil mak sebab apa? Sebab dia yang jaga. Dia yang tolong susu, tak kira lah susu badan ke susu botol dan sebagainya. Tapi orang kita sekarang ni, dia tak ada lagi kata bila balik ke tempat dulu masa anak kita kecil, dia bawa pergi dekat jumpa pengasuh. Buat baik dengan pengasuh. Jalinkan silaturrahim ataupun ukhuwah kan, dengan orang yang duk jaga anak kita masa kecil-kecil dulu. Ini antara benda yang kita kena buat, tuan-tuan. Ni bulan, orang Melayu kata bulan Maulud ataupun Maulidur Rasul, Maulid kan, Maulidur Rasul. Yang paling bagusnya, tuan-tuan, bukannya kita bawa orang mana-mana yang kononnya dia cucu cicit Nabi apa semua setakat tu. Itu pun banyak dah pihak berkuasa agama telah buat keputusan batalkan program. Kan? Batalkan program. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dalam negara kita pun ramai cucu cicit Nabi. Hak mana nama Said? Ada sini nama Said. Hak mana Said tu cucu cicit Nabi. Hak nama Syarifah. Kan? Semua cucu cicit Nabi. Pasal apa, tuan-tuan, tak jemput dia datang masjid? Buh kat depan ni. Sebab dia cucu cicit Nabi. Tiba-tiba panggil daripada luar negara, yang mana di negara dia pun pertikai dia tu siapa, dan kita angkat dia. Kalau kita angkat dia sebab dia cucu cicit Nabi dan dia menyampaikan ilmu yang benar, hak tu bagus. Kita memang disuruh memuliakan Ahlul Bait, tapi bukan semata-mata kerana keturunan, tetapi dia tidak mengajak kita kepada berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini antara cerita kan, yang mana Nabi bila Nabi balik ke Mekah, Nabi cari balik Thuwaibah dan menjalinkan hubungan silaturrahim. Kita pun macam tu, tuan-tuan. Kita ada anak ataupun kita sendiri, dulu kita tahu kita ada pengasuh kita masih hidup dan sebagainya, buat baik. Kita jumpa dia, bagi hadiah dekat dia, layan dengan baik, tutur kata dengan baik, kerana ini antara ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan apa yang disebut dalam At-Tabaqat oleh Ibn Sa'ad, dia kata bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Thuwaibah masa tu masih lagi status dia hamba abdi. Maknanya cerita Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah sebab Nabi lahir, cerita itu tidak benar. Kan, cerita itu tidak benar. Baik, apabila Nabi berhijrah ke Madinah, ini disebut dalam At-Tabaqat. Bila Nabi kita hijrah ke Madinah, tuan-tuan, kemudian Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Dan bila Thuwaibah dimerdekakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengirimkan benda kepada Thuwaibah untuk menyambung silaturrahim, dan Nabi juga mengirim pakaian kepada Thuwaibah, sehinggalah
meninggal dunia Suwaibah pada tahun ke-7, kan, pada tahun ke-7 ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Khaybar. Bila Nabi balik pada Khaybar selepas Nabi berhijrah ke Madinah tahun ke-7, maka seketika itu Suwaibah meninggal dunia. Jadi benda yang Nabi buat apa tuan-tuan? Dengan pengasuh Nabi ni, Nabi jalin hubungan silaturahim, Nabi hantar pakaian. Ini benda yang bagus untuk kita tiru. Kan, kita tahu ada pengasuh kita ke, pengasuh anak kita ke, kan, masih hidup, masih duduk di kampung, kita kebetulan sampai tempat dia ataupun kita memang purposely pergi ke tempat tu, kita beli pakaian, hantar kat dia. Kan, itu antara perkara yang baik untuk kita lakukan, menjalin silaturahim, memperkukuhkan ukhuwah sesama kita dan sebagainya. Ini antara yang diajar, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin yang keempat, tuan-tuan sekalian, kenapa para ulama menolak kisah kononnya Abu Lahab diringankan azab dalam neraka, kan, pada hari Isnin, dengan sebab Abu Lahab gembira dan memerdekakan Suwaibah kerana Nabi lahir pada hari Isnin. Hujah yang keempat yang disebut oleh para ulama ialah apa sahaja yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika dia dalam keadaan kafir sama sekali tidak mendatangkan manfaat baginya. Siapa yang buat benda baik tapi dia kafir, maka dia tidak mendapat pahala. Sebab tu dalam pengajian akidah kita, tuan-tuan, kita sering kali sebut bahayanya benda-benda syirik. Perbuatan syirik, amalan ritual syirik sangat bahaya. Pasal apa? Sebab bila kita orang Islam, kita melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah, na'udzubillah, maka dia boleh membatalkan pahala yang kita ada selama ni. Kita semayang dah 30-40 tahun, habis terbatal. Kita dah buat haji umrah pula berapa banyak dah kita pergi umrah, habis semua pahala haji dan umrah. Yang kita sedekah, kita tolong orang dan sebagainya, kita zikir, kita selawat, habis semua. Maka sebab tu kita sering kali mengingatkan, jangan sekali-kali terlibat dengan apa-apa ritual yang ulama kata dia syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlibat. Saya tengok ada satu video non muslim, dia tak puas hati dengan satu orang Islam. Dia kata Tuhan Allah ni adil ataupun tidak. Dia kata kalau Tuhan Allah adil, dia kata pasal apa orang kafir non muslim masuk neraka sedangkan dia baik? Yang Islam penjenayah tapi masuk syurga. Tak semudah tu tuan-tuan masuk syurga. Penjenayah masuk syurga, mana ada? Kan, kalau orang tu jahat tuan-tuan, Allah dah janji dah, siapa yang buat dosa, neraka. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah. Tapi cerita orang bukan Islam, dia buat baik, pasal apa dia masuk neraka juga sedangkan dia buat baik? Kadang-kadang tuan-tuan, dengan orang bukan Islam ni, kita nak bagi hujah Quran dan hadis ni, kadang-kadang dia susah nak faham. Kita kena guna logik. Pernah anak saya pun tanya soalan yang lebih kurang sama. Kawan-kawan dia tanya, dalam Islam kalau orang bukan Islam, dia baik, buat baik dengan mak dia apa semua, dia jaga mak dia, tapi dia bukan Islam, masuk syurga ataupun tidak? Saya kata tak masuk syurga. Kalau dia kafir kepada Allah, dia kufur kepada Allah, dia tak akan masuk syurga. Anak saya tanya, kawan dia tanya, macam mana? Takkan Allah Ta'ala zalim? Saya kata ke anak saya kata gini, kita kerja di jabatan kerajaan ke, di pejabat syarikat swasta ke, nak masuk kerja tuan-tuan, bolehkah tuan-tuan just walk in, masuk kerja, type apa semua, cuci bangunan ke, jadi manager ke apa semua, lepas tu hujung bulan dapat gaji, lagu tu lah tuan-tuan buat kerja, tapi offer letter tak ada, tuan-tuan tak diterima sebagai pekerja,
Tuan-tuan tidak diiktiraf sebagai kaki tangan pejabat tu, syarikat tu, tapi tuan-tuan buat kerja. Ada orang nak bagi gaji dekat tuan-tuan tak? Tak ada. Mana-mana jabatan kerajaan, syarikat swasta, tak kira bagus macam mana sekalipun, kalau kita bukan pekerja, walaupun kita buat kerja untuk dia, tuan-tuan, dia tak akan bayar gaji dekat tuan-tuan. Dia masuk pejabat, dia buat kerja lebih baik daripada pembantu peribadi PA bos sekali pun. Boleh tak bos tu dia tak bayar gaji? Boleh tak? Boleh. Pasal apa? Sebab bila masa aku lantik engkau jadi pekerja aku? Rumah tuan-tuan, datang satu orang, dia mesin rumput keliling, habis keliling rumah dia mesin rumput. Kalau upah biasa 200, tapi yang orang tu dia mesin rumput, kita tak suruh dia pun. Boleh tak kita tak bayar gaji kat dia? Tak bayar upah? Boleh. Itu cara mudah nak faham, tuan-tuan. Pahala pun macam tu. Untuk menyebabkan sesuatu amalan tu ada pahala, kita mesti jadi orang Islam. Kita wajib mentauhidkan Allah. Dalam keadaan kita buat baik banyak mana sekalipun, tapi dalam keadaan syirik kepada Allah, ini mendatangkan kemurkaan yang sangat besar di sisi Allah, sehingga menyebabkan semua amalan kita tadi tidak mendatangkan pahala. Semayanglah banyak mana sekalipun, zikirlah banyak mana sekalipun, tapi kalau melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah Ta'ala, maka itu tidak menjadikan kita berpahala apabila melakukan amalan-amalan kebaikan. Tak dapat. Maka samalah juga, tuan-tuan sekalian, poin yang keempat, para ulama mengatakan bahawa benda yang dilakukan oleh Abu Lahab, sebab dia lakukan dalam keadaan kafir, kalau betul sekalipun dia memerdekakan Suwaibah, maka itu tidak mendatangkan apa-apa kesan kepada dia. Tidak ada apa-apa kesan kepada dia. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Debu terbang. Tidak ada sebarang faedah. Amalan tu jadi macam debu. Itu hujah yang digunakan oleh para ulama. Dan juga surah Ibrahim ayat yang ke-18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang kafir kepada Tuhannya. Siapa yang kafir kepada Allah? A'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yaumin 'asif. Orang kafir ni, siapa yang kafir kepada Tuhan, kepada Allah, amalan mereka ni seperti abu yang ditiup angin dengan kuat pada hari yang angin tu ada banyak angin yang kencang. Mereka ni tak dapat apa-apa manfaat. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka ni tak dapat apa-apa faedah daripada apa yang mereka amalkan, yang mereka lakukan atas dunia. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahawa buat baik macam mana sekalipun takkan dapat kebaikan. Kecuali ada satu je pengecualian. Mungkin tuan-tuan dalam kepala pun nak tanya yang tu kot, kan? Kecuali Abu Talib. Hak ni ada nas yang sahih. Abu Talib memang ada nas yang sahih. Abu Lahab tak ada. Kita ada agama kita, tuan-tuan, kita berpegang kepada mabadi' ammah, prinsip umum. Kalau ada pengecualian, kena datangkan nas bahawa ada pengecualian. Dan pengecualian tu memang ada. Tapi kita terima pengecualian itu sebab pengecualian itu dia berdasarkan kepada nas yang sahih. Apa dia? Iaitu apa yang berlaku kepada Abu Talib. Dan ini disebut dalam hadis muttafaqun alaih. Kan? Tuan-tuan boleh tengok hadis muttafaqun alaih, makna hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat
kepada Abu Talib dengan syafaat Nabi, tapi itu pun dengan izin daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin pun tak boleh, tapi Allah Ta'ala izinkan. Dan ini disebut dalam hadis muttafaqun alaih, mana hadis Bukhari dan Muslim. Bila sebut muttafaqun alaih, mana yang tertinggi dari segi authenticity, kesahihan dia. Apa kata Nabi? Nabi kata dalam cerita tu tuan-tuan, syafaat Nabi pun tidak mengeluarkan Abu Talib daripada neraka. Tak boleh keluarkan daripada neraka juga, tapi sekadar meringankan azab dalam neraka. Mana berdasarkan itu kita faham bahawa Abu Talib tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana pasal Abu Talib ni disebut, kisah berkenaan dengan Abu Talib ni diceritakan. Apa kata Nabi bila bercakap tentang Abu Talib? Apa kata Nabi? Nabi kata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata, semoga syafaatku berguna, bermanfaat baginya pada hari kiamat. Nabi kata, tengok Nabi tuan-tuan, walaupun Allah Ta'ala bagi syafaat kepada dia, tapi dia tidak menggunakan dengan bentuk yang jazam, secara pasti. Nabi tak kata pasti Abu Talib diringankan azab, pun tidak. Nabi sangat beradab dengan Allah. Sebab tu kita tuan-tuan, bab benda gaib, kita kena bercakap dengan adab yang tinggi dengan Allah. Nabi pun dia kata la'allahu, mudah-mudahan, dia kata tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah, syafaat aku ni bermanfaat untuk Abu Talib pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dahdahin minan nar yablughu ka'bayh yaghli minhu dimaghi. Nabi kata sehingga manfaat syafaat Nabi tu, sehingga dia tidak diletakkan dalam neraka hak dalam sekali tu. Abu Talib dapat syafaat daripada Nabi, tapi tetap tak dikeluarkan daripada neraka, tapi dia tak dimasukkan dalam hak bawah sekali neraka. Itu syafaat daripada Nabi, yang mana tingginya sekadar kedua mata kaki dia, kan, setakat buku lali, tapi itu pun memadai untuk menjadikan ubun kepala ni mendidih. Na'udzubillah min zalik. Tetap diseksa dalam api neraka, walaupun Abu Talib sangat banyak memberi pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, dalam kita berbicara tentang kisah-kisah macam ni, kita kena pastikan kita berbicara berdasarkan kepada nas yang diterima oleh para ulama, dengan melihat kepada ulasan atau syarah yang dibuat oleh ulama-ulama berkenaan. Kalau hadis, kalau Fathul Bari, kita lihat bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dihuraikan. Sebagai contohlah, kan, Ibn Battal dan sebagainya. Kalau Sahih Muslim, kita tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Itu contoh yang boleh kita ambil. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, poin yang kelimanya ialah kita nak sambut Maulidur Rasul bukan tak boleh, boleh. Tetapi dengan cara yang betul lah. Kita buat ceramah, buat kuliah, kita cerita pasal Nabi, kan, cerita pasal sunnah Nabi, itu betul, kan, itu bagus. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua untuk mendatangkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita membuat dakwaan yang tidak dapat dipastikan kebenaran, bawa cerita Abu Lahab yang diringankan azab pada setiap hari Isnin, maka itu tidak betul, kan, sebab kisah ini tidak berdasarkan kepada sumber yang diterima oleh para ulama. Dia adalah batil dan tidak sahih, dan dia bertentangan dengan Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita cerita sebentar tadi. Iaitu contohnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 74 hingga 78. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun
Kan sesungguhnya orang-orang yang berdosa mereka tu kekal dalam azab, kekal dengan azab neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan tidak diringankan. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Sehingga tengah-tengah hayat tu, di tengah-tengah hayat itu, yakni pada ayat 77, mereka kata apa? Wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka tu kata apa? Wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami sahaja, sebab azab tu sangat dahsyat. Tapi penghuni neraka dia tak akan mati. Mereka tak akan mati. Mereka diazab selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan, ini menjadi dalil bahawa orang kafir bukan sahaja mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, tak akan keluar, tapi tidak diringankan azab. Ringan azab pun Abu Talib, pasal ada nas yang sahih yang bagi pengecualian. Abu Lahab tidak ada nas yang sahih yang bagi pengecualian kepada Abu Lahab. Sebab tu kita berpegang kepada hukum asal. Selagi tidak ada nas yang sahih, kita tak boleh kecualikan kes-kes berkaitan dengan Abu Lahab. Tak boleh. Kena faham yang tu. Jadi kita terima bahawa hanya seorang je yang ada pengecualian dari segi diringankan azab. Siapa dia? Abu Talib. Seorang. Ini kita terima. Selain daripada Abu Talib, tak kiralah nama Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, siapa ke, kita tak terima. Kan? Jadi itu cara yang lebih tepat dalam kita memahami nas agama. Dan bukan sahaja tidak diringankan azab, para mufassirun mengatakan bahawa oleh kerana ada surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Surah Al-Lahab pun kita panggil, surah Al-Masad pun kita panggil, orang Melayu panggil surah Tabbat Yada. Bila ada surah Tabbat Yada ni, Al-Masad ataupun Al-Lahab ni tuan-tuan, Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Maka bila ada surah ini tuan-tuan sekalian, lepas tu Allah Ta'ala cerita ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Harta dia satu hal, amalan dia, benda hak dia buat langsung tidak mendatangkan faedah. Tak kira lah dia gembira ke, dia tak gembira ke dengan kelahiran Nabi, dia merdekakan hamba ke, dia tak merdekakan hamba ke. Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, usaha dia tidak berguna. Tidak berguna. Maka Allah Ta'ala kata sayasla narang zata lahab, nanti dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Na'udzubillah. Kita ni tuan-tuan, satu benda, setiap kali kita baca pasal azab, jangan kita ada satu perangai lupa dekat diri kita sendiri. Kita dengar cerita ni, padan muka Abu Lahab. Sedap kan? Hak diri kita, kita lupa. Jangan. Memanglah Abu Lahab, Allah Ta'ala kata dia akan dikenakan azab, tapi pada masa yang sama, setiap kali kita baca, kita jumpa ayat pasal azab, tak kiralah azab kubur ke, azab daripada mahsyar ke, azab neraka ke, ingat kat diri kita. Sebab itu disunnahkan kepada kita minta perlindungan daripada azab neraka jahanam. Kan tahiyat tu kan, masa tahiyat, habis baca tahiyat, sebelum bagi salam, apa-apa semayang kita semayang, ada kesempatan habis tahiyat sebelum bagi salam, Allah antara doa, banyak doa, tapi antaranya ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kan itu antara yang disunnahkan kita baca. Minta dengan Allah, ya Allah, aku pohon kepadamu apa dia? Pohon kepadamu perlindungan. Kita minta dilindungi, dijauhkan daripada azab api neraka jahanam. Kita dengar cerita Abu Lahab sekalipun,
cerita siapa-siapa sekalipun pasal api neraka jahanam, ingat tentang diri kita, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka jahanam, wa min azabil qabr, dan juga daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah ujian kehidupan dan fitnah atau ujian kematian, dan juga daripada fitnah al-masihud dajjal. Jadi itu yang disunnahkan kepada kita. Akhir sekali, sidang hadirin mukminin, dalam kitab-kitab literature yang ditulis oleh para ulama, antara banyak-banyak ramai tokoh-tokoh kafir yang menentang Nabi ni, Abu Lahab lah pada ranking paling atas. Dalam banyak-banyak ramai-ramai yang bermusuhan menentang Nabi ni tuan-tuan, ranking paling atas adalah Abu Lahab. Buktinya apa? Nombor satu buktinya sebab ada satu surah yang memang nama dia. Itu nombor satu. Maka orang macam ni tidak diringankan azab oleh Allah. Ni ada siapa entah pergi cerita ke orang, jangan baca surah Al-Lahab. Pasal apa? Takut Nabi kecil hati. Ni problem tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji dengan cara metodologi manhaj yang betul. Kita jangan mengaji dengan manhaj atau metod yang salah. Kan metod kita metod salafus salih, cara faham yang diajar oleh Nabi, oleh para sahabat dan tabi'in. Jangan kita belajar agama dengan cara faham yang entah siapa-siapa ni. Dia surah Al-Lahab ataupun Al-Masad ataupun kita orang lagi panggil surah Tabat Yada ni tuan-tuan, kita baca dapat pahala. Jadi jangan takut nak baca surah Al-Lahab Tabat Yada masa semayang. Boleh dapat pahala mudah-mudahan di sisi Allah Ta'ala. Jadi para ulama berhujjah bahawa berdasarkan penulisan para ulama yang muktabar berkenaan dengan sirah nabawiyah, Abu Lahab ni dia termasuk dalam kelompok musuh yang paling keras dan paling membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak dalam menyakiti Nabi, sehingga kan memang layak ada satu surah turun khusus yang menceritakan tentang azab daripada Allah untuk dia. Maka ini mustahil untuk kita kata bahawa dia diringankan azab oleh Allah. Dan kalau benar sekalipun dia gembira dengan kelahiran Nabi, dan kalau benar sekalipun dia memerdekakan Suwaibah, maka yang tu tidak berguna. Pasal apa tuan-tuan? Kita sendiri pun, kawan-kawan kita dan sebagainya biasa gembira dengan kita, itu biasa kan? Maka kegembiraan seperti itu tidak menyebabkan azab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar sekalipun itu adalah kegembiraan manusia sebagaimana biasa, kan, dia tidak mendatangkan nilai keagamaan, tidak mendatangkan value pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita. Kita gembira dengan kelahiran Nabi kerana kita mengikuti sunnah Nabi. Kita ikut ajaran Nabi, kita beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kegembiraan kita berbeza dengan kegembiraan Abu Lahab. Kalau betul sekalipun Abu Lahab gembira, berbeza. Maka kegembiraan kita mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Abu Lahab kalau betul sekalipun dia gembira dengan kelahiran Nabi, tidak mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia kafir. Kita kenapa dapat pahala? Kerana kita mukmin. Kita muslim dan mukmin. Kita patuh kepada Allah, kita jadi orang Islam, dan kita beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi mudah-mudahan sidang hadirin mukminin ada sedikit manfaat yang kita dapat perolehi daripada kuliah kita pada malam ini. Kita pohon kepada Allah, pohon taufik dan hidayah daripada Allah supaya kita sentiasa istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekadar hanya menyebut cinta kepada Nabi ataupun sayang kepada Nabi, tapi cara hidup tak sama dengan Nabi. Tak mau.
Akhlak kita, cara hidup kita, tutur kata kita, ibadat kita, akidah kita, kepercayaan kita mesti kan semaksimum mungkin kan selari dan sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.